Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara-saudara dan saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat lagi insya-Allah menyambung perbincangan surah Al-Buruj yang telah kita mulakan semalam. Alhamdulillah semalam kita telah pun menjelaskan tentang permulaan ataupun muqaddimah surah Al-Buruj ini. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai kubu-kubu, mempunyai binaan-binaan yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang saya sebut, walaupun bunyinya macam diulang-ulang tentang langit, tapi sebenarnya digunakan untuk menjelaskan ataupun untuk menyampaikan mesej ataupun hujah terhadap isu-isu yang berbeza. Jadi sini was-sama'i dzatil buruj. Al-buruj ini, buruj kubu ataupun istana, untuk menjelaskan tentang apa yang berkaitan dengan para pemuka Quraisy yang kita telah baca kan. Sekiranya mereka merasakan bahawa mereka mempunyai sesuatu yang kukuh, binaan istana mereka, kubu mereka ataupun binaan-binaan yang mereka bina, maka Allah SWT menjelaskan Allah mempunyai binaan yang jauh lebih hebat dan lebih kukuh daripada apa yang mereka ada. Wal yaumil ma'ud, itu adalah perkara yang nak difokuskan sebenarnya, iaitu sumpah yang kedua dengan hari pembalasan yang pasti akan tiba. Jadi hari pembalasan yang pasti akan tiba ni, di mana setiap perkara yang manusia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syahidin wa mashhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, umumnya kita sebut semalam, yang menyaksikan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan setiap perkara yang dilakukan oleh manusia, dan disaksikan. Yang disaksikan ini adalah manusia yang melakukan berbagai-bagai amal ketika mana dia hidup. Apa saja yang dia buat, dan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai penyaksi-penyaksi yang berada bersama-sama dengan manusia, malaikat, raqib dan atid, yang telah kita diperkenalkan dalam surah yang sebelum ni. Kemudian kita telah sebut tentang ayat keempat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, binasalah
ashabul ukhdud ini, orang-orang yang berada ataupun orang yang ashab ini diterjemah sebagai sahabat-sahabat, ataupun dalam bahasa Arab biasanya mereka-mereka yang berada di tepi parit kan. So ashab ini, ashabun nar, biasanya digunakan juga mereka-mereka yang akan masuk ke dalam neraka dan menempati neraka ini sebagai ahli neraka yang kekal kan. Jadi ashabul ukhdud ini juga boleh dimaksudkan dengan mereka yang akan masuk ke dalam parit, parit yang akan diisi dengan nar, an-nari dzatil waqud, parit yang diisi dengan bahan bakar yang tidak akan putus-putus wujud, tidak akan berkurangan. Jadi semalam yang saya sebut adalah tentang ashabul ukhdud ini. Dalam tafsir-tafsir yang biasanya dikaitkan dengan satu kisah yang panjang tentang dalam yang diriwayatkan daripada hadis Imam Muslim tentang budak gulam dakwah. Gulam ni budak lah kan, yang boleh kita ikuti kisah yang panjang ini, dan juga diceritakan di dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir sendiri sebenarnya membawa beberapa kisah yang berkaitan dengan pendapat yang nak dikaitkan dengan ashabul ukhdud ini. Termasuklah beberapa kisah yang juga berlaku ketika mana fatrah sebelum daripada diutuskan Rasulullah SAW ni, dan juga selepas Nabi Isa dan juga sebelum diutus Rasulullah SAW ni. Cuma nota yang saya catatkan di dalam nota yang diberikan adalah tentang pandangan yang diketengahkan oleh Amin Hasan Islahi di dalam tafsir Tadabbur Quran ini. Dia lebih condong untuk mengatakan bahawa qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud inilah mereka yang akan dicampakkan ke dalam neraka, dalam parit yang berisi bahan bakar yang akan membakar orang-orang yang ingkar, orang yang telah menyiksa orang yang beriman ketika mana di dunia. Hujah-hujah yang dia berikan adalah antara ashabul ukhdud ini, kebanyakan tafsir mengaitkan dengan kisah ulam ni. Ada juga kisah Raja Zunuwas kan, yang menganut agama Yahudi, menyiksa orang-orang Kristian kan. Jadi ini pendapat-pendapat yang cuba mengaitkan dengan apa yang disebut ashabul ukhdud ini. Sebenarnya ashabul ukhdud ini adalah istilah yang digunakan dalam hadis yang panjang ni, hadis yang tentang ulam dakwah kan. Jadi sebab itulah kebanyakan ataupun banyak tafsir yang merujuk kepada tafsir Ibn Kathir ini sendiri, sebab di hujung hadis itu disebut tentang ashabul ukhdud. Istilah yang digunakan dalam hadis itu iaitu mereka-mereka yang menggali parit, kemudian mencampakkan orang yang beriman ke dalam parit ini, memaksa mereka untuk terjun ke dalam parit yang diisi dengan api ini, sehingga membakar mereka di dalam parit ini. Dan itu adalah kerana itulah dikaitkan dengan ashabul ukhdud ini. Amin Hasan Islahi ataupun tafsir Tadabbur Al-Quran ini, dia mengatakan bahawa sebenarnya tidak jelas, sebab dalam hadis Rasulullah SAW tidak disebut raja ini raja negeri mana, ataupun peristiwa ini berlaku di
di mana, adakah orang-orang Nasrani ke dan sebagainya kan. Cuma penafsir mengaitkan dengan kerana istilah Ashabul Ukhdud ini. Jadi hujah yang penting adalah dia katanya biasanya Al-Quran Al-Karim bila dia membawa kisah-kisah yang menjadi iktibar kepada orang-orang Arab ni, dia akan bawa kisah-kisah yang diketahui oleh orang-orang Arab ni, tentang kaum Ad, kaum Thamud, sebab semua ini adalah tinggalan-tinggalan dia masih lagi dapat dilihat di sekitar jalan dagang yang mereka lalui. Mereka akan lalui di tempat-tempat tinggalan kaum-kaum yang terdahulu ni. Begitu juga kalau nak diceritakan tentang ahli kitab Bani Israel juga, Allah menceritakan kisah-kisah yang biasanya mereka ketahui tentang Ashabul Sabt, kan? Orang-orang yang telah dijadikan kera pada hari Sabtu dan lain-lain. Semua ni adalah kisah-kisah yang amat maklum pada orang-orang pada ahli kitab, orang Yahudi, kan? Begitu juga kisah-kisah yang diketengahkan kepada orang-orang Arab, kan? Kisah ni amat maklum. Tapi kisah Ashabul Ukhdud ini kisah yang tidak jelas, kan? Sebenarnya tidak diketahui dengan jelas siapakah raja ini, sebab Rasulullah tak sebut di dalam hadis ni, kan? Jadi dia biasanya kalau nak kisah nak dikaitkan dengan hadis ini, maka orang-orang Arab yang akan tidak dapat mengambil banyak pengajaran daripada ini, kan? Kerana mereka sendiri tidak mengetahui siapakah raja ini dan sebagainya, kan? Sebab itulah Amin As-Sanislahi dalam tafsir ini dia kata dia tidak mengaitkan kisah Ashabul Ukhdud ini dengan hadis ini, kan? Begitu juga, kan? Disebut juga bahawa apa yang terjadi kepada raja ini pun tidak diketahui. Adakah dia akhirnya diseksa oleh Allah SWT, ataupun kerajaan dia tumbang, ataupun apa, kan? Adakah dia Allah juga tidak menyebut tentang apa yang berlaku kepada raja ini. Tentang siksa yang dikenakan kepada orang-orang yang beriman ini, siksa di dunia, kan? Tapi yang disebut di dalam surah ini sendiri, ayat yang sebelum ini, sumpah yang dinyatakan wal yaumil mau'ud, ialah hari pembalasan, hari akhirat, kan? Jadi siksa yang Allah SWT kan, nak jelaskan ataupun datang selepas daripada sumpah tentang wal yaumil mau'ud, hari pembalasannya adalah siksa yang akan berlaku di akhirat, kan? Jadi itu adalah hujah yang digunakan oleh Amin As-Sanislahi ini. Sedangkan kisah ini adalah kisah yang berlaku, penyiksaan yang berlaku di dunia, kan? Tapi tidak ada masalah, kan? Kalau kita nak mengaitkan ini dengan kisah Ashabul Ukhdud dalam hadis yang panjang ini, boleh juga, kan? Kerana tafsir-tafsir yang mutabar, Ibn Kathir dan sebagainya masih lagi menyebut tentang kisah ini. Cuma dalam tafsir Ibn Kathir sendiri ada beberapa kisah yang telah diceritakan, dan bukan satu kisah saja, kan? Maknanya tidak ada satu yang muktamad bahawa kisah Ashabul Ukhdud ini berkait dengan ulam dakwah ini, kan? Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan kepada apa yang ditengahkan oleh Amin As-Sanislahi ini. Mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang Arab sendiri, dan juga sesuai dengan pengajaran yang dapat mereka ambil daripada ayat, kan? Bila dia turun. Begitu juga dia sesuai juga dengan ayat-ayat surah-surah lain yang senada, kan? Yang tidak mengetengahkan kisah yang sebegini, kan? Kisah yang tidak diketahui kepada siapa dan di manakah benda berlaku, kan? Okey. So dijelaskan qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit,
ataupun itu terjemahan yang biasa digunakan di dalam tafsir-tafsir. Binasalah orang-orang yang ashabul ukhdud ini. Kalau kita guna macam yang biasa digunakan dalam Al-Quran, ashabun nar, ashab ni maknanya pemilik, orang yang memiliki, kan? Tapi digunakan perkataan ashabun nar, yang memiliki neraka ni, sebenarnya kerana mereka akan duduk di dalam neraka ni kekal, kan? Orang yang akan menempati neraka ni dan tidak akan keluar-keluar lagi, kan? Betul digunakan ashabul ukhdud, orang-orang yang akan dicampakkan. Ukhdud ini adalah parit-parit ataupun lurah-lurah yang berada di dalam neraka, yang isinya an-nari dzatil waqud, diisi dengan bahan api yang membakar, yang tidak akan padam-padam. Sebab itu an-nari dzatil waqud, maksud lurah ataupun parit ini yang akan mempunyai bahan api yang berterusan, parit yang membakar, ada api di dalamnya, kan? Jadi ayat ini adalah ancaman kepada pemuka-pemuka Quraisy, khususnya, kan, dan mereka yang telah menyeksa kaum mukminin sepanjang zaman, kan? Khususnya mereka ini, sebab ayat ini, surah ini ketika mana tahap penyeksaan terhadap kaum muslimin semakin jelas, semakin menjadi, kan? Dan siksaan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin ini bukanlah siksaan yang kecil, kan? Siksaan yang ada yang telah menemui ajal syahid kerana siksaan ini, kan? Bukan seorang, beberapa orang yang kita ketahui dalam sirah. Malah mereka ini adalah kebanyakannya yang diseksa ini daripada kalangan orang-orang yang sebelumnya dianggap berada dalam kumpulan yang rendah di dalam masyarakat, hamba abdi ataupun hamba yang telah bebas, kan? Macam Sumayyah, Ammar, keluarga Yasir, kan? Maka ini adalah bekas hamba abdi, kemudian dibebaskan, mereka kahwin. So, Yasir dan Sumayyah ni kahwin, anak dia adalah Ammar, yang Rasulullah SAW, kita tahu kisah Ammar bin Yasir disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain tentang tentangan di antara Muawiyah dan Ali, kan? Kemudiannya jadi ayat ini adalah ancaman kepada pemuka-pemuka Quraisy. Binasalah orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam parit, ashabul ukhdud. Mereka-mereka yang menyeksa kaum mukminin yang memilih untuk beriman kepada Allah SWT. Jadi mereka ini akan dilontar ke dalam lubang neraka yang telah disediakan oleh Allah SWT dengan bahan api yang tidak akan habis-habis. Dari mana datangnya bahan api ini? Bahan api ini sebenarnya kenapa dia tidak habis? Kerana Allah SWT menjadikan bahan bakar di dalam neraka ini adalah daripada orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini sendiri, dan juga Allah kata batu-batu yang merupakan berhala-berhala yang disembah juga akan dijadikan bahan bakar di dalam api neraka nanti. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah SWT menjelaskan kepada kita, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah. Kalau mereka tidak dapat menjawab seruan ataupun cabaran Allah untuk membawa satu surah yang sama dengan Al-Quran ini, fa illam taf'alu, jika kamu tidak dapat melakukannya, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan dapat untuk membuat satu surah yang sama dengan fattaqun nar, maka takutlah neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar dia adalah terdiri dari manusia dan batu, wa'iddat lil kafirin, yang disediakan kepada orang-orang yang degil dan ingkar, yang tidak mahu menerima peringatan-peringatan Allah SWT yang disampaikan melalui Al-Quran, wahyu Allah SWT. Jadi mereka inilah yang ashabul ukhdud, inilah orang yang akan dilontarkan ke dalam neraka ni. Ini ancaman Allah kepada mereka yang telah
yang telah melakukan ujian penyiksaan terhadap orang-orang mukmin ketika mana di dunia. Sebab kita, kalau kita seperti yang saya sebut semalam, kita telusuri surah-surah yang telah kita baca dalam kumpulan yang ketujuh ni, datang daripada surah yang sebelum, surah-surah yang sebelum ini, dia menceritakan perkembangan yang beransur-ansur dalam tahap dakwah Rasulullah SAW. Sebelum ini, mereka orang musyrik ini hanya banyak melakukan pertentangan yang ataupun berbentuk ejekan, mengetawakan orang beriman. Tapi apabila sampai ke tahap ini, mereka benar-benar menyeksa orang yang beriman, maka Allah SWT dalam surah ini disentuh tentang isu yang berlaku pada tahap ini. Jadi Allah SWT nanti akan menjelaskan kepada kita baca nanti. Sebenarnya ini adalah jawapan Allah SWT kepada orang-orang yang amat sombong dan bongkak ini, dan akhirnya mereka ni telah melakukan penyiksaan fizikal kepada orang yang beriman. Jadi inilah jawapan Al-Quran bila sampai ke tahap ini. Jadi api ini tidak akan padam-padam. Waquduhan nasu wal hijarah. Dalam ayat ini sebab an-nari dzatil waqud. Supaya mereka yang dilemparkan ke dalamnya jangan menyangka bahawa api ini akan berkurangan atau semakin malap. Sebab itulah disebut an-nari dzatil waqud, iaitu parit ini ataupun lubang lurah ini yang mempunyai api yang tidak akan padam-padam, sebab bahan apinya sentiasa ada dalam tu. Bahan api adalah manusia yang dilontarkan ke dalam neraka ini, dan manusia ini tidak akan hancur, tidak akan mati. Benda yang membakar di dunia ini dia akan hancur menjadi abu, debu. Tapi di dalam parit Allah SWT ni, bahan api ini sentiasa ada. Sebab bahan api yang dicampakkan ke dalamnya tidak akan hancur. Dia akan berterusan menjadi bahan yang menyalakan api ini semakin marak. Seperti mana kalau kita biasa membakar daging dan sebagainya, kita akan dapat semakin banyak lemak daripada daging dan sebagainya ini turun ke dalam api itu akan marak. Begitulah bandingan gambaran dalam neraka nanti. Maknanya manusia yang dicampak ke dalam neraka ini tidak akan menyebabkan api ini tidak akan padam-padam, kerana manusia ini tidak akan hancur, tidak akan binasa, tidak akan menjadi abu dan debu. Mereka akan terus hidup di dalam neraka ini dan diseksa berterusan, dan mereka inilah yang akan menjadi bahan bakar kepada al-ukhdud yang menyalakan api ini di dalam neraka nanti. Dan dalam blok yang seterusnya, blok yang kedua ni, Allah SWT menjelaskan ayat 6 hingga 11 masuk blok yang kedua. Mereka ini, orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka ni, iaitu orang yang menyeksa orang beriman ni, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mana mereka duduk di sekitar ukhdud ini, parit ini ataupun lurah daripada api neraka yang akan berisi api yang membakar, menjulang, tidak berhenti-henti ini. Sebelum mereka dicampakkan ke dalam neraka ini, mereka akan dipaksa untuk duduk di sekitar lurah ataupun lubang yang akan membakar mereka ini dan melihat ke dalamnya. Ini adalah apa yang diingatkan Allah SWT pada para pemuka Quraisy ini, bahawa ini adalah ancaman yang amat menakutkan. Sesiapa yang akan diseksa ataupun contohnya akan dia lontarkan ke dalam api yang menyala yang akan membakar dia, sebelum dia diseksa dengan siksaan ini, dia dipaksa melihat dulu siksaan yang akan dikenakan kepada dia, seperti mana yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini
mereka dibawa ke tengah padang pasir yang panas, kan, dipaksa untuk melihat dulu keadaan yang akan mereka hadapi dengan seksaan ini. Inilah juga yang Allah akan lakukan kepada orang-orang yang pemuka-pemuka Quraisy yang diberi ancaman ini, bahawa kamu pasti akan dipaksa untuk melihat dulu ke dalam api neraka ini sebelum kamu dilontarkan ke dalamnya. Ini adalah untuk menimbulkan kengerian yang maksimum terhadap orang yang akan diseksa dan tempat seksaan mereka ni, kan? Jadi idhum 'alaiha qu'ud. Qu'ud ini maknanya duduk, kan? Ketika mereka duduk di sekitar tempat yang akan dilontar mereka ke dalamnya dan melihat api neraka yang sedang marak menanti untuk membakar mereka. Dalam deskripsi ayat-ayat yang lain, Allah SWT menceritakan tentang neraka ini yang berbunyi menanti, kan, mereka yang akan dicampakkan ke dalamnya. Dan bila mereka ni didekatkan kepada api neraka ni, kan, api ini akan semakin marak, kan, semakin besar, kan, seolah-olah menanti-nanti untuk membakar mereka yang akan masuk ke dalamnya. Jadi inilah yang mereka dipaksa untuk melihatnya, kan. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka dulu, kan, ini yang implikasi yang kita sebut, bahawa kenapa mereka ni dipaksa untuk melihat azab yang akan mereka lihat, akan mereka masuk ke dalamnya. Inilah yang telah mereka lakukan terhadap orang yang beriman ketika di dunia dulu. Orang yang beriman, kan, sedangkan mereka menyaksikan wahum ala ma yaf'alun bil mu'minin, terhadap orang, apa yang mereka telah buat terhadap orang yang beriman, kan, mereka menyaksikan ketika orang beriman ini disiksa, dan mereka juga telah memaksa orang beriman ini untuk melalui, kan, proses yang akan dikenakan kepada mereka ini, melihat. Sebab orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau kita baca, kan, mereka ini diseksa, kemudian mereka dipaksa untuk menukar, menjawab, kan, adakah kamu masih lagi mengikut Muhammad SAW, ataupun adakah kamu masih mengatakan Allah Tuhan kamu, ataupun Al-Latta wal-Uzza, kan, na'udzubillah, kan, yang kita telah jadi kita baca dalam riwayat-riwayat sirah, inilah keadaan yang Allah SWT akan kenakan kepada mereka di hari akhirat nanti, kan. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, kan, ketika mana mereka dulu menyaksikan, dan apa yang mereka buat, mereka paksa untuk orang beriman ni ketika mereka sedang diseksa ni, untuk menukar akidah mereka, kan, untuk mengakui bahawa mereka telah meninggalkan sembahan Rabb, ilah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kalau kita ingat apa yang berlaku kepada Bilal ibn Rabah, kan, dia telah diseret ke padang pasir yang panas, kemudian batu yang nak diseksa ke atas dia diletakkan, kan, sebelum mereka memaksa dia atau meletakkan batu yang panas ini yang berada di tengah padang pasir yang terik panas. Siapa yang pernah duduk di dalam suasana yang panas begini, musim panas yang panas, kan, maka dia akan faham macam mana panasnya apa yang akan dialami oleh orang mukmin ketika itu, kan. Sebab kepanasan padang pasir ni, kadang-kadang di musim panas, di tempat yang panas ni, kita boleh memasak telur di atas bumi ni, kan, kerana panasnya dia, kan. Tapi mereka ni sebelum mereka diseksa, ditunjukkan dulu batu yang besar ni, kemudian diancam mereka, kan, kalau kamu tidak akan menukar keyakinan kamu ni, kami akan letakkan batu ni. Tapi apa yang berlaku kepada Bilal, dia tetap, kan, ahadun ahad. Itu adalah ucapan yang disebut oleh Bilal, menyatakan
apa yang berlaku pun dia tetap akan beriman kepada Allah SWT dan tidak akan menukar, kan? Ini adalah azimah yang dipilih oleh orang yang beriman, kan? Dia ada azimah dan rukhsah. Rukhsah ni adalah memilih untuk hukum yang sementara yang lebih ringan, kan? Macam yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, dia telah mengakui apa yang tak didengar oleh penyiksa-penyiksa Quraisy ini, tapi kemudian bila diberitahu kepada Rasulullah SAW mengatakan bahawa dia itu tidak apa, kerana hatinya tetap dalam keimanan, kan? Apa yang diucapkan di mulut dia itu tidak sama dengan apa yang ada di hati dia, kan? Jadi inilah suasana yang Allah SWT lontar ataupun jelaskan kepada kita tentang ancaman yang diceritakan kepada pemuka-pemuka Quraisy ini. Kamu akan dilakukan seperti mana yang kamu lakukan terhadap orang mukmin di atas dunia nanti, di akhir akhirat. Beginilah Allah SWT menurunkan surah, ayat-ayat yang menjawab ketika mana sampai ke tahap siksaan yang amat berat ini. Allah SWT menjawab. Kita boleh baca apa yang didokumentkan Al-Quran ini sampai hari ini. Kemudian wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka ini tidak menyiksa orang-orang mukmin ini, melainkan kerana orang-orang mukmin ini beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Disebut Al-Aziz Al-Hamid, dua sifat Allah SWT yang diberi penekanan di sini, iaitu tentang Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Kerana ayat ini dia mempunyai dua sisi, kan? Satu, ditujukan kepada orang-orang yang penyeksa-penyeksa ini. Yang kedua, ditujukan juga kepada orang yang diseksa, kan? Jadi Allah SWT perkasa, Maha Perkasa, yang akan membalas semua apa yang telah mereka lakukan terhadap orang yang beriman ini. Orang-orang yang beriman dijelaskan juga bahawa Allah SWT Maha Terpuji, kan? Allah SWT akan menyelamatkan mereka. Bahawa Allah SWT sentiasa mendukung di belakang orang yang beriman ini, kan? Dan Allah SWT mempertahankan mereka dengan antaranya turunlah ayat-ayat ini yang mengancam orang-orang kafir ini, kan? Jadi sebenarnya dijelaskan sini hanya sebab kaum ini diseksa adalah kerana mereka melakukan perkara yang sepatutnya merupakan perkara yang mulia dan tinggi nilainya. Tapi sebaliknya, sepatutnya mereka ini mendapat pujian dan sokongan kerana mereka beriman kepada Allah SWT, melakukan perkara yang terbaik yang boleh dilakukan oleh manusia. Tapi sebaliknya, mereka ini telah diseksa kerana pilihan mereka. Mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya akan menyelamatkan masyarakat mereka daripada azab Allah yang diancam oleh Rasul ini. Tapi sebaliknya, mereka telah diseksa kerana pegangan mereka ini. Kenapa berlaku begini? Kerana ini adalah hasil daripada tenggelamnya manusia ataupun para pemuka Quraisy, orang yang bongkak dan sombong ni dalam nafsu dan mabuk dengan dunia, menyebabkan mereka menjadi tidak rasional, kan? Menyiksa orang yang beriman yang melakukan perkara yang sebenarnya akan menyelamatkan mereka sendiri, orang-orang yang menyiksa mereka ini juga, kan? Jadi Allah SWT menjelaskan bahawa Al-Aziz adalah sifat Allah SWT yang Maha Berkuasa dan perkasa untuk menghukum mereka yang durhaka, dan Al-Hamid adalah sifat rahmat dan rahim Allah SWT yang melindungi orang yang beriman, dan bahawa orang-orang yang beriman sebenarnya bergantung kepada kuasa yang Maha melindungi dan pasti akan membawa kejayaan. So ini adalah apa yang dijelaskan kepada orang beriman, dan ayat seterusnya kita akan baca lagi bahawa Allah SWT menjelaskan apa yang sedang kamu lalui ini adalah sebahagian daripada apa yang telah dilalui oleh orang yang terdahulu. Sebelum ini telah ada kaum penentang, Fir'aun wa Thamud, kan?
dan mereka juga telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang beriman sebelum ini juga telah diberi ganjaran yang tidak terbatas, kan. Inilah juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin yang menghadapi siksaan ataupun penderitaan hari ini, kan. Jadi mereka tidak menyeksa orang yang mukmin ini melainkan kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sebabnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Iaitu Allah yang Al-Aziz, Al-Hamid, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, yang maha menyaksikan segala sesuatu. Apakah implikasi dijelaskan perkara ini lah untuk menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai kerajaan yang besar. Apa yang sedang kamu lakukan, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, kamu sebenarnya sedang menyeksa hamba-hambanya yang berada di dalam kerajaan kekuasaan Allah, lindungan kerajaan kekuasaan Allah, dan kamu sedang menceroboh dan menyeksa mereka-mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menjelaskan Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi, jangan main-main. Itu adalah implikasi yang nak dijelaskan, kan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala wallahu ala kulli syai'in syahid, melihat setiap inci apa yang kamu lakukan ini dengan terperinci, sehalus-halusnya. Allah yang berkuasa, maha berkuasa, memiliki kekuasaan terhadap mereka, kan. Kerana Allah mempunyai kerajaan yang luas, kerajaan langit dan bumi. Bukan seperti yang mungkin kamu lupakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak peduli apa yang sedang berlaku ni. Allah kata tidak, bahawa sebenarnya aku sedang memerhati dan aku mempunyai kerajaan dan kekuasaan untuk bertindak terhadap kamu yang telah menimpakan kesulitan dan kepayahan kepada orang yang beriman yang berada di bawah lindungan aku, di bawah lindungan kerajaan kekuasaanku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa apa yang kamu lakukan pasti tidak akan dibiarkan begitu saja, kerana kamu telah menceroboh mereka-mereka yang dilindungi oleh kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cuma, kan, hanya masa sahaja yang akan menentukan bila Allah akan bertindak terhadap mereka, terhadap kamu, orang yang bongkak dan sombong ini, kan. Dan bila Allah SWT bertindak terhadap mereka, maka pastilah azab yang akan dikenakan terhadap mereka ni azab yang amat pedih. Dan kerana Allah SWT menjelaskan wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah sentiasa memberi jaminan bahawa dia sedang memerhatikan dan tidak pernah lali dan lalai dan meninggalkan kaum mukminin ini diseksa begitu saja. Perlindungan Allah SWT adalah yang terbaik untuk digantung harapan bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT. Jadi satu pihak dijelaskan kepada orang yang beriman bahawa Allah SWT memerhati, masih sedang memerhati kamu. Jangan merasakan Allah SWT meninggalkan kamu ataupun tidak mengambil kira ataupun pusing terhadap apa yang sedang berlaku pada kamu. Allah SWT mengetahui, cuma menunggu masa yang sesuai untuk menyeksa, membalas balik kepada orang-orang yang sombong dan bongkak yang telah mengenakan ibtila, bala kepada orang yang beriman ini, kan. InsyaAllah kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat yang 10 dan 11, kan. 2 ayat tentang blog ni, kan. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.